Assalamualaikum nakama-nakama semua, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel WeBro. Okay, so hari ni macam biasa aku akan review chapter One Piece chapter 1021. Tapi sebelum aku nak review, ada dua perkara penting aku nak bagi tahu. Pertama sekali, nak ucapkan tahniah kepada semua wakil Malaysia yang telah pergi ke Olimpik. Hari ni adalah last day Olimpik. Terutama sekali kepada pemenang perak kita lah, Datuk Azizul Hasni Awang. Walaupun deep inside kita tahu Datuk Azizul kecewa, ada rakyat Malaysia yang kecewa. Bukan sebab Datuk Azizul, bukan kita kecewa sebab Datuk Azizul, tapi sebab berlumba daripada Ozzy yang tak tahu, tidur agaknya time berlumba tu kan. Kita dapat tengok nombor 2 dengan nombor 1 tu ada gap yang sangat-sangat besar sebab pelumba Ozzy tu punca. Tak tahu dia pergi mana, dia pengalaman dia ingat awek dia ke apa. Itulah yang terjadi, tak ada rezeki. Okay, tapi masih dapat meraih peringkat perak. Nombor 2 geng, bukan nombor 2 peringkat daerah geng, bukan nombor 2 peringkat negeri, tapi nombor 2 peringkat Olimpik, kedua terbaik di dunia. Okay, tahniah Datuk Azizul dan juga semua yang telah pergi Olimpik sepanjang bulan ni lah. Okay, benda kedua yang aku nak cakap kat sini adalah pasal video teori Ohara part yang kedua. Okay, ramai yang tanya aku, bang, mana part 2 bang? Mana sambungan dia? Nak tengok kan? Okay, so sabar. Aku dah pun rakam untuk video tu dan aku tengah edit. Aku rasa dalam 80% jugalah aku dah nak siap. Okay, so korang kena sabar. Aku punya plan, aku nak keluarkan video review chapter dulu, and then mungkin reaction episode minggu ni, and then barulah teori Ohara part kedua. Okay, korang kena sabar, tunggu jap. Okay, akan datang geng. Benda ada, jangan risau. Okay, kepada sesiapa yang first time dengar pasal benda ni, tak pernah lagi tengok video teori Ohara yang aku buat, aku recommend sangat-sangat untuk korang tengok. Okay, aku letak link dekat atas ni. Sebab apa? Okay, aku jarang tahu recommend video dekat orang. Okay, selalunya aku just cakap, oh support lah channel aku, okay, subscribe lah to my channel. Tapi kalau aku boleh pilih satu je video untuk aku nak korang tengok daripada channel aku, itulah video yang aku nak korang tengok. Video teori Ohara, the best One Piece theory, kononnya lah kan, by Ohara, analisis dan penjelasan. Okay, itulah video terbaik yang pernah aku buat setakat ni lah. Okay, aku punya, macam nak cakap, effort yang aku berikan untuk video tu, dari segi kita nak hadam benda tu and kita nak translate kepada Melayu, and then aku nak jelaskan dalam keadaan yang betul, dengan keadaan yang baik bagi korang semua faham. And then the editing part, aku letakkan banyak gila visual. Okay, background music pun aku kena cari yang betul-betul impactful, dan aku rasa aku dapat buat yang betul lah. Aku dapat hasil yang aku nak lah, and aku nak korang tengok. Aku rasa setakat ni dah ada dekat 1000 views dah. So tolong support guys. Aku kalau boleh nak video tu paling number 1, tapi agak susah lah sebab video number 1 aku pasal reaction aku terhadap episod Laugh Tale tu, yang aku nangis tu. Tapi tak payah tengok aku nangis kan. Okay, sambung kepada review chapter. Alright, tajuk chapter ni adalah Demonio. Aku baca yang scanlation punya, mungkin Demon Child ataupun mungkin Demon tajuk dia. Alright, so ada dua perkara besar yang berlaku dalam chapter ni lah, which is yang pertamanya pertarungan antara Black Maria dan juga kesayangan kita Nico Robin. Okay, itu ambil like a huge portion of the chapter lah. Boleh kata 90% daripada chapter tu pasal Robin lawan Maria ni lah. Okay, yang kedua pula, bahagian hujung-hujung tu ada sedikit perbualan pasal Momonosuke yang sangat-sangat interesting. Okay, alright, the cover page untuk chapter ni adalah kita nampak Senoping tengah duduk, and then ada Franky tengah menangis. Okay, so Senoping antara karakter favourite jugalah dekat Dressrosa untuk aku. Side character je, tapi Oda tambah layer, Oda tambah depth kepada side character ni, sampai kita tengok karakter yang buruk ni kan, bisa puting lah, macam baby lah. Bila kita learn dia punya backstory, kita jadi kesian. Okay, dan itulah kelebihan Eiichiro Oda, seorang mangaka yang sangat-sangat power, yang mana Oda bukan saja fokus terhadap main character, side character ni pun, character bodoh-bodoh yang muncul kat satu arc ni pun Oda tulis backstory, Oda terangkan, Oda bagi kita feel apa yang side character ni rasa kan. And benda ni mangaka lain ramai tak buat. Okay,
Bukan aku nak cakap apa, tapi itulah, banyak anime dan manga lain, side character dia kita tak kenal tu. Kita rasa macam, ni siapa nama dia kan? Tak kenal tu. Kita lupa. Sebab apa? Sebab ada depth, tak ada layer. One Piece ni panjang sebab main character dan side character punya cerita tu dah dalam. Oda sangat-sangat power untuk benda tu. Okay, kita terus kepada chapter 1021. Apa yang berlaku dalam chapter ni? Of course lah, kita ada kesinambungan daripada chapter lepas, Black Maria lawan Nico Robin. Aku dah cakap dekat podcast Kimi Square Veto hari tu, aku dah predict dah yang untuk chapter 1020 pertarungan Robin dan Maria tak akan habis, dan aku betul. Dan aku cakap chapter ni lah yang akan habis, dan aku juga betul. Okay, bukan agak akul, tapi itulah, setakat ni tekaannya betul. Okay, dan satu lagi benda aku cakap dekat podcast hari tu, yang Luffy vs Kaido belum lagi berlaku dekat chapter ni, dan I was right. Chapter ni Luffy tak jumpa dengan Kaido lagi. Okay, dekat chapter ni kita nampak Nico Robin menggunakan teknik Sea Serpent, yang mana tangan dia ada macam, dia besarkanlah tangan dia buat teknik yang biasalah. Dan pada ketika itu Black Maria sedar yang dia boleh mencederakan badan asal Nico Robin dengan hanya menyerang tangan-tangan dia tu lah. Maknanya bila Robin buat teknik dia, Black Maria boleh serang lah yang tangan gegasi tu. So Robin sendiri akan affected. Jadi ini adalah satu disadvantage untuk Robin sebab dia jadikan target dia lagi besar. Kemudian Black Maria menggunakan teknik Knuckles dia, yang dia tumbuk-tumbuk tu, yang dia buat dekat Sanji dekat chapter berapa dah, 1004 kot. Dia buat benda yang sama dekat Nico Robin. So kita nampak lah Black Maria tumbuk badan gegasi Nico Robin, dan Nico Robin sendiri affected, dapat bertarah pipi dia kan. Okay, so kita nampak yang ketika itu Black Maria sedang menguasai Nico Robin, sedang overwhelm Nico Robin. Nico Robin dalam bahaya lah pada waktu itu. Robin terpaksa menghilangkan teknik dia. Okay, dia terpaksa simpan semua balik sebab dia tak nak jadi target dia besar lah. Dia nak elak serangan Black Maria. Dan pada ketika itu Black Maria memang rasa dia ni nak menang lah, dia ni rasa dia power lah. So dia pun menganjing Robin macam mana dia menganjing Sanji dulu kan. Mula-mula dia sanjing, aku tak tahu kenapa dengan Black Maria ni, suka sangat menganjing orang kan. Dia suka provoke lah. Dia memang minah yang suka provoke. Hari tu dia provoke Sanji, and then dia provoke Sanji depan Nico Robin, and then this chapter dia provoke Robin sendiri. Black Maria kata Nico Robin ni tak kuat, just menyusahkan Straw Hat Pirates tu sendiri. So memang teruk lah Robin kena pada ketika itu. Dan aku berharap bila Robin dah teruk tu, aku berharap sangat-sangat yang Brook tak masuk campur. Okay, aku memang tak nak Brook masuk campur. Aku nak fight ni antara dua perempuan ni je, Nico Robin versus Black Maria. Sebab apa? Oda ada kelemahan dia geng. Oda tu tak sempurna. Antara satu kelemahan dia adalah fight antara perempuan dalam One Piece ni. Karakter-karakter perempuan selalunya Oda tak lukis sangat, Oda tak tunjukkan sangat diorang punya power. Okay, contohlah aku ambil yang paling senang, Nami hari tu. Aku agak kecewa sebenarnya pertarungan antara Nami dengan Ulti, sebab Nami ditolong oleh banyak sides. Okay, kita ada Usopp kan, course, and then kita ada Otama pun tolong, and then kita ada Otama punya pet Kamaguchi pun tolong, and then last kali Big Mom pun tolong untuk kalahkan Ulti tu. So memang aku tak sukalah pertarungan Nami hari tu. Okay, untuk Robin ni aku berharap please Oda jangan ada karakter lain masuk campur. Jadikan ini masa Nico Robin untuk menyinar. Dan guys, Oda nyata tidak mengecewakan. Bila Robin dalam keadaan susah tu, keadaan sakit tu, tiba-tiba datang flashback. Datang flashback. Kita tahulah bila anime karakter datang flashback, ini maksudnya nak reverse ni, daripada kalah tu nak pergi menang kan. Okay, so dalam flashback ni kita nampak perbualan antara Robin, Koala dan juga Sabo, yang mana Koala dan Sabo ingin mengajar Robin pasal Dragon Claw teknik. Teknik yang Sabo guna waktu dekat Arc Dressrosa dulu, waktu dekat Colosseum, yang mana dia dapat berjaya mengalahkan Jesus Burgess untuk mendapatkan Mera-Mera Nomi. So teknik ni dia bukan penumbuk ke penyepak ke, tapi dia adalah pump, okay, tamparan, macam Kung Fu Hustle gitu. So teknik ni adalah teknik rahsia Fishman Karate. And kita dapat tengoklah dalam flashback tu memang Koala dan Sabo ajarlah pasal benda ni. And selepas chapter tu habis, kita nampak Robin menggunakan teknik ni, tapi bukan badan asal dia.
badan gergasi dia lah. So Robin tu menggunakan pump ni ke atas, tapi tak kena dekat Black Maria. Rupanya Robin target ceiling ke atas tu. Sebab sebelum ni aku lupa nak cakap yang Black Maria telah mengakibatkan kebakaran kat kawasan tu. So Robin buat benda tu untuk stop kebakaran tu lah. Okay, so aku ingat dekat situ sajalah yang secret weapon yang Robin nak tunjuk. Rupa-rupanya tiba-tiba dah tunjukkan satu lagi benda interesting, sangat-sangat interesting pasal Nico Robin. Tiba-tiba keluar satu jelmaan hitam Robin yang cute, yang comel lote, yang sangat-sangat cantik. Tiba-tiba kita nampak, oi, ini anak setan mana bos, kan? Memang nampak satu jelmaan setan dan nama teknik itu adalah Demonio Fleur. Okay, so jelmaan gergasi setan hitam ni telah pun menangkap Black Maria dan menggunakan teknik jacuzzi apa dah aku tak ingat, tapi memang teruk lah Black Maria ni kena. Aku rasa sampai KO sekali buat je, dan aku boleh cakap agak confirm jugalah, walaupun tak bagi tahu, dah tak tulis apa-apa, yang Nico Robin pun ada kuasa armament Haki. So selepas itu Black Maria telah confirm dikalahkan oleh Nico Robin, barulah Brook masuk campur, barulah Brook tolong mengalahkan Black Maria punya orang bawahan lah. Brook menggunakan teknik orkestranya untuk mengalahkan diorang. So aku memang happy lah Brook langsung tak tolong Robin untuk kalahkan Black Maria dalam chapter ni. Okay, so dengan kejatuhan Black Maria, nampaknya kesemua Flying Six telah pun kalah. Page 1 dah kalah, Ulti dah kalah, Usu dah kalah dengan Jinbei, Sasaki dah kalah dengan Franky, dan Black Maria telah pun dikalahkan oleh Nico Robin. X-Drake telah pun berpaling tadah daripada awal lagi. So agak interesting juga yang mana kita dapat tengok Straw Hat one on one dapat mengalahkan Beast Pirates. Okay, sebab Flying Six ni bukan biasa-biasa, di antara 6 yang teratas lah di bawah All Star ataupun Calamities. Okay, so ada agak kontroversi untuk aku cakap ni. Kalau Kaido tak ada, mungkin Straw Hat Pirate boleh kalahkan Beast Pirate. Okay, kalau kita susun seorang-seorang kan. Okay, tapi kalau Kaido ada, dia jadi tak boleh lah, sebab Kaido tu memang imba gila kan. Okay, so dengan kekalahan Flying Six ni, aku boleh predict yang chapter depan mungkin kita akan beralih kepada pertarungan antara Calamities, antara Yonko Commander, mungkin antara Queen versus Sanji, ataupun King versus Marco, mungkin juga antara Jack versus Inuarashi, dan aku predict Denjiro akan tolong Inuarashi untuk mengalahkan Jack, sebab aku tak rasa Inuarashi seorang cukup. Dan stand aku masih sama, Luffy akan melawan Kaido, Zoro pun mungkin akan melawan Kaido, mungkin Marco dengan Zoro akan butuhkan tempat kan, tapi tolonglah Oda, Zoro versus Kaido lain sekali, come on. Okay, so dekat last part dalam chapter ni kita dapat tahulah yang Luffy telah pun recover. Dia makan banyak gila kari bubuk makanan, and bila Luffy dah kenyang, kira-kira ready lah nak lawan Kaido kan. And dekat hujung chapter ni kita dapat satu benda yang sangat-sangat menarik. Momonosuke meminta Shinobu yang mempunyai kuasa untuk rip fruit, dia boleh kira mematangkan atau mendewasakan anything. So Momo minta Shinobu untuk mendewasakan dia. Okay, alright, so aku suka juga dengan benda ni. Sebenarnya teori pasal Momo jadi dewasa balik ni dah lama dah kita dengar, daripada awal Wano lagi. Tapi lama-lama teori tu menghilang. Sebab apa? Dah lama sangat, dah sampai ke Act 3 pun benda ni tak terjadi. Dan akhirnya Oda decide untuk jadikan benda ni. Okay, tapi first, bila Momo jadi dewasa, aku rasa kekuatan dia, mental dia masih sama macam budak-budak. So benda tu kau kena ingat. Okay, tak adanya Momo nak lawan Kaido tu pakai, aku tak rasa Momo akan attack Kaido. Sebab bagi aku Momo still sama, Momo still budak-budak. Okay, tapi dia akan tolong Luffy untuk bawa Luffy ke Onigashima. Guys, itulah sahaja review chapter aku untuk chapter 1021. Tolong like video ni, tolong share dan tolong subscribe ke YouTube channel Webro. Kita jumpa lagi dekat video akan datang. Bye.